Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi dengan cikgu. Alhamdulillah, cikgu pun dapat dipostingkan di sekolah kamu. Okey. Okey, cuma untuk hari ini cikgu akan gantikan cikgu Marhamah. Untuk hari ini kelas fizik. Okey, kita akan sambung um, yang lepas kita akan sambung kelas yang lepas. Kalau kelas yang lepas kamu belajar mengenai pembelauan gelombang. Jadi hari ini kita nak tengok kepada satu lagi fenomena yang melibatkan gelombang, iaitu interference. Jom kita tengok macam mana nak kenal interference dan apa yang perlu tahu mengenai interference. Jom. Alright. Kalau tengok sini, okey cikgu keras. Alright, okey, dah boleh So, cikgu pakai buku teks, okey. Sama macam sebelum ni lah. Kalau cikgu Marhamah pakai buku teks, so cikgu pakai buku teks juga supaya kamu pun boleh rujuk nanti. Cuma cikgu akan buat penerangan yang lebih supaya kamu boleh buat rujukan semula selepas ni ataupun pada kamu menonton video ni lah. Okey. Baik, yang pertama sekali, bila kita nak cerita pasal interference, apa benda interference ni? Kalau kita tengok gelombang, sebelum ni kamu dah belajar mengenai pantulan gelombang, kan? Yang pertama pantulan gelombang, lepas tu belajar pasal pembiasan gelombang. Okey, kalau pantul, biasalah gelombang kalau dia pergi ke satu tempat, dia pantul balik. Kalau pembiasan, daripada kawasan yang dalam dan kawasan yang cetek, berbeza dia punya panjang gelombang dia. Dan lain-lain lah. Dan yang ketiga, kamu belajar mengenai pembelauan. Pembelauan kalau ada gelombang yang melalui satu celah ataupun melalui satu-satu halangan, akan berlaku pembelauan, penyebaran gelombang tersebut. Dan yang keempat, fenomena yang keempat adalah interference gelombang. Okey, interference ni dia kena berlaku dengan sumber gelombang koheren. Okey, kalau tengok dalam buku teks, apa maksud interference bagi gelombang? Okey, interference bagi gelombang adalah dia mesti ada dua atau lebih gelombang daripada sumber yang koheren. Jadi cikgu tulis kat sinilah, interference ni apa dia? Interference ni bila ada dua gelombang, maksudnya dua gelombang, katakan yang ni air pada permukaan air. Kita celup dua tangan kita pada air. Bila kita celup, dia akan menghasilkan gelombang. Okey, satu lagi tangan pun bila kita celup akan menghasilkan gelombang pada air tu. Jadi bila ada dua gelombang, tapi dua gelombang ni kena ada syarat. Syarat dia mesti koheren. Persoalan yang kedua, apa dia koheren tu? Okey, koheren tu maksud dia ada syarat. Syarat yang koheren, koheren adalah dia mesti sama fasa dan sama frekuensi. Yang ni yang kamu dah pernah belajar sebelum ni. Cikgu tunjuklah. Cikgu tunjuk supaya lebih jelas Okey, alright. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Contoh Okey. Cikgu dah lukis satu dua jenis gelombang. Satu dekat atas ni, cikgu lukis satu gelombang yang kita ada, kamu pun dah belajar. Sebenarnya dalam gelombang kita ada yang kat dalam ni, ketinggian ni kita panggil sebagai amplitude. Okey, amplitude. Dan apa yang kena tahu lagi dalam satu gelombang, bila start daripada sini sampai ke sini balik, okey, daripada yang kosong mendatar, dia lengkap satu pusingan lengkap, one complete oscillation tu. Okey, bila dia complete one oscillation ataupun complete dia penuh satu ayunan yang lengkap, so yang tu kita panggil sebagai tempoh kan. Kita panggil sebagai tempoh. Okey. Jadi kalau satu tempoh ini
menunjukkan dia ada 1 Hz. Okey. Kalau kita nak tahu berapa frekuensi bagi dia. Berapa frekuensi bagi graf yang pertama ni. Cikgu buat 1, yang bawah ni 2. Kita tengok amplitude yang atas ni 10. Okey, bawah pun negatif 10. Okey, jadi amplitude dia 10 kan. Tapi kalau kita nak tengok berapa dia punya Hz ataupun berapa dia punya frekuensi. Frekuensi dia macam mana kita nak tahu? Frekuensi dia adalah 2 Hz. Okey, cikgu tulis frekuensi dia adalah 2 Hz. Macam mana cikgu tahu frekuensi dia 2 Hz? Okey. Sebab dia mesti ada ayunan lengkap. Okey, daripada sini ke sini kita penuh satu pusingan lengkap jadi 1 Hz dan sini ke sini penuh kepada 2 ayunan lengkap. Jadi mesti 2 Hz. Okey, sama juga yang bawah. Okey. Kalau yang bawah cuma beza dia sini amplitude yang kita ada adalah 5. So bawah pun negatif 5. Okey. Amplitude dia adalah 5 kan. So yang ni pun samalah amplitude dia. Kita letak negatif 5 sebab dia ke belah bawah. Okey. So kalau cikgu tanya dia punya frekuensi berapa? Sama juga kita kena tengok dia punya satu ayunan lengkap. Maksudnya daripada sini ke sini satu ayunan lengkap. Daripada sini ke sini 2 ayunan lengkap. Jadi berapa dia punya frekuensi? Frekuensi dia adalah 2 Hz juga. Okey. So 2 Hz juga. So kalau kita tengok antara atas dengan bawah ni, walaupun amplitude dia tu tak sama kan. Amplitude dia tak sama. Tapi apa yang sama? Frekuensi antara kedua-dua ni sama. Okey. Bila sama frekuensi dia dah capai dah yang maksud ataupun syarat bagi coherent. Okey, satu ni kita dah qualify dah. Yang kedua ni sama frekuensi. Sama fasa ni apa maksud dia? Okey. Sama fasa ni maksud dia kan kita dah belajar sebelum ni, kalau gelombang yang bahagian atas ni kita panggil sebagai puncak, yang bahagian bawah kita panggil sebagai lembangan. Okey, cikgu tulislah. Okey. Oh, dah ada. Tak apalah. Puncak. Sini pun puncak. Yang bawah lembangan. Sama juga yang bawah. Sini puncak, sini lembangan, sini lembangan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sama fasa? Kalau puncak dengan puncak, maksudnya puncak bertemu dengan puncak, dia adalah sama fasa. Ataupun lembangan bertemu dengan lembangan. Yang bahagian bawah ni jumpa dengan yang bahagian bawah ni. So itu adalah sama fasa lah. Yang bawah ni sama fasa, yang atas ni pun sama fasa. Bila dia sama fasa dan sama frekuensi, maksudnya dia adalah coherent. Okey. Itu kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan coherent. Mesti sama fasa, sama frekuensi. Jadi kalau cikgu kata graf yang atas ataupun gelombang yang atas nombor 1 dan gelombang yang nombor 2, kedua-dua gelombang ini adalah gelombang yang coherent. Sebab apa? Sebab dia sama fasa dan dia sama frekuensi. Frekuensi dia 2 Hz, fasa dia puncak dengan puncak di bahagian atas. Okey, di bahagian atas puncak, di bawah adalah lembangan jumpa dengan lembangan. Okey, itu dulu maksud coherent. Okey. So, dia kata interferon gelombang ni superposisi. Itu yang dimaksudkan dengan superposisi tu. Superposisi tu dia mesti 2 ataupun lebih gelombang yang coherent. Yang itulah. So, interferon gelombang boleh berlaku apabila ada superposisi. Mesti kedudukan dia dalam superposisi 2 ataupun lebih. Maksudnya kalau ada 2 gelombang yang superposisi, dia akan jadi interferon gelombang.
Okey. Satu lagi kita akan tengok mengenai seterusnya. Kita dah faham interferen dengan sumber gelombang yang koheren. Okey, koheren apa yang cikgu cakap tadi, koheren ni mesti sama fasa dan mesti sama frekuensi. Okey, mesti sama fasa, mesti sama frekuensi. Okey, seterusnya kita tengok pula yang dimaksudkan dengan superposisi tadi. Okey, katakanlah ada dua gelombang Kata mesti ada dua gelombang untuk berlaku superposisi ni. So, katakan kita ada satu gelombang P dan gelombang Q kat sini. Okey, gelombang P dia ada satu amplitude. Okey, ketinggian, pada satu ketinggian amplitude, dan gelombang Q pun ada ketinggian yang sama juga. Okey, katakan cikgu tak payah letak ni lah, cikgu letak dia punya cikgu letak nilai. Katakan yang ni 2 cm. Yang ni pun 2 cm. Dia punya amplitude Jadi dia akan bertemu. Maksudnya bila gelombang tu dia bertemu, okey, apa yang akan jadi? Dia akan sum up, dia akan tambah dia punya nilai amplitude, menyebabkan masa superposisi tu, masa dua-dua gelombang tu dia bertemu. Bila bertemu, dia punya amplitude akan naik. Okey, daripada asalnya kamu tengok yang garis putus-putus tu, dia dah naik jadi sampai atas tu. So kalau kita kira dia punya amplitude dia akan jadi 4 cm lah. Okey, kalau cikgu buat tadi 2 cm tambah 2 cm, so dia akan jadi 4 cm. So pada satu keadaan masa superposisi tu, dia punya amplitude akan jadi 2 kali ganda daripada yang asal. So 2 cm tambah 2 cm 4 cm. Dan selepas superposisi, dia akan balik pada keadaan asal. Kalau kita tengok Q tu dia pi ke kiri. Kalau P tu dia pi ke kanan. So kalau selepas superposisi, yang gelombang P tu dia akan terus ke kanan dan gelombang Q tu dia akan terus ke kiri. So ini adalah nama untuk interference membina. Okey, ini adalah interference membina. Apabila ada dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Okey, itu adalah interference membina. Yang pertama. Okey, interference membina juga dia boleh berlaku apabila ada dua lembangan, okey, di bahagian bawah lembangan di bahagian bawah. Okey. Ada dua lembangan yang bersuperposisi untuk hasilkan lembangan yang lebih dalam. Konsep dia sama macam tadi. Cuma ini dia ke bawah. Okey, nilai dia adalah nilai yang negatif kan. Samalah macam tadi. Kalaulah kata kita letaklah macam tadi Dia punya ni adalah negatif 2 cm. Kenapa cikgu letak negatif? Sebab dia ke bawah Okey, dia ke bawah. Maksudnya amplitude dia tu amplitude-nya negatif yang ke bawah 2 cm. Jadi negatif 2 cm tambah dengan negatif 2 cm, okey, kita akan dapat negatif 4 cm. So daripada atas ke bawah ni dia punya amplitude adalah negatif 4 cm. Maksudnya kedalaman dia tu 4 cm tapi ke bawah. So sama juga, selepas superposisi yang P akan terus ke kanan, yang Q akan terus ke kiri. Jadi dua benda ni, dua keadaan ni, puncak jumpa puncak ataupun lembangan jumpa lembangan, dia adalah interference membina. Kalau kita tengok kedua-dua ni, yang ni kita panggil sebagai interference membina. Okey. Macam mana kita nak kenal interference membina ni? Kalau puncak dia boleh jadi satu puncak jumpa puncak ataupun lembangan jumpa lembangan. Okey. So itulah
keadaan dia waktu kita nak kenal interferon membina macam mana. Yang ni istilah-istilah yang kita kena tahu dulu. Kita kena faham konsep ni dulu sebelum kita nak masuk kepada interference. Okey, itu adalah interferon membina. Kita tengok satu lagi, interferon memusnah. Okey. Interferon memusnah ni dia berlaku apabila ada gelombang yang berbeza, satu daripada puncak, satu daripada lembangan. Maksudnya di bahagian atas jumpa dengan bahagian yang bawah. Contohnya bila bahagian atas jumpa dengan yang bawah, dia akan sama ratakan. So kalau kita tengok dekat sini, sebelum superposisi, yang P ni adalah puncak. Yang P ni adalah puncak. Dia jumpa dengan yang lembangan. Lembangan bahagian bawah yang Q. Jadi satu atas, satu bawah. Okay, katakan cikgu letak dia punya amplitude adalah 2 cm. Okay. Yang bawah ni pun, yang Q ni, daripada sini ke sini adalah negatif 2 cm. Jadi, kalau 2 cm tambah dengan negatif 2 cm akan dapat berapa? 2 tolak 2. Akan dapat kosong lah kan? So, kalau yang P atas ni jumpa dengan Q, bila dia superposisi, okay, dia akan mendatar. Okay, akan mendatar ni akan dapat kosong lah. Kosong. Okay, itu adalah interferon memusnah. Nak ingat dia, senang je. Kalau membina ni, dia mesti antara puncak jumpa puncak ataupun lembangan jumpa lembangan. Dia mesti kedua-dua tu sama. Sama fasa dia. Okay. Kalau tak sama fasa, adakah dia koheren? Dia tak koheren lah. Sebab syarat dia mesti koheren. Koheren tadi kita dah tengok. Apa maksud koheren? Maksud koheren adalah dia mesti sama fasa. Sama fasa tu maksud dia kalau puncak akan jumpa dengan puncak lah. Ataupun lembangan akan jumpa dengan lembangan lah. Okay. Kalau puncak jumpa lembangan, dia dah tak jadi koheren. Sama juga frekuensi antara kedua-duanya. Frekuensi mesti sama. Bukan amplitude. Amplitude kalau tak sama, tak apa. Okay. Contoh amplitude yang tak sama. Katakan yang ni cikgu letak 2. Okay, 2 cm amplitude dia. Okay, jumpa dengan satu lagi. Amplitude dia adalah 1. Jadi kalau kita tambahkan dia punya semasa superposisi, amplitude dia akan jadi 3 cm. So ini interferon membina ke musnah? Interferon membina. Okay, sebab apa? Sebab dia sama fasa. Dan untuk kedua ni mungkin dia akan sama frekuensi. Barulah dia boleh jadi sumber gelombang yang koheren. Okay. Okay, interferon ni kena berlaku bila koheren je. Kalau tak koheren tak boleh. Okay. Cuma satu lagi ada orang tanya cikgu. Ada student pernah tanya cikgu. Kalaulah keadaan dia macam ni. Contoh satu kita dapat satu gelombang. Dia punya amplitude dia adalah 10 cm. Satu lagi gelombang. Dia punya amplitude dia adalah negatif 5. Satu daripada puncak. Satu lagi daripada lembangan. So berapa yang akan tinggal? Akan tinggal dia daya padu. Bukan daya paduan. Dia punya amplitude paduan lah kan. Yang akhir dia 10. Dia macam ni lah. 10. Okay, tambah dengan negatif 5. Maksudnya dapat 10 tolak 5 lah kan. 10 tolak 5 dapat 5 cm. 5 cm ni ke atas ke bawah? Ke atas. Okay, positif. Dia akan dapat hasil dia macam ni. Okay. Tapi, cikgu nak tanya, adakah dia interference membina? Okay. Jawapan dia, kamu jawab apa? Tak pastilah. Tapi, cikgu yakin semua boleh faham dah. Sebab dia punya fasa tak sama. Puncak. Okay. Sini puncak jumpa dengan lembangan. Maksudnya, dia merupakan interferon memusnah. Walaupun dia punya amplitude tak kosong. Okay, walaupun tak kosong. Dia ada dia punya amplitude tu, tapi disebabkan dia tak sama fasa,
dia adalah interference memusnah. Okey? Dah faham itu? Clear. Alright, boleh? Boleh Alright. So, ini yang tadi. Nak cikgu tunjuk. Okey, alright. Okey. So, cikgu nak tunjuk. Kenapa penting ataupun kenapa kita belajar interference ni? Interference gelombang ni dia boleh berlaku pada 3 keadaan. Satu, yang pertama dia boleh berlaku pada air. Okey. Okey, yang pertama dia boleh berlaku pada air. Kalau pada air kita akan nampak macam nilah. Okey. Contoh macam tadilah cikgu kata ada S1 dan S2. S1 S2 ni apa? S1 S2 ni adalah sumber koheren. Sumber koheren tu maksudnya yang berlaku gelombang. Apa benda yang boleh menyebabkan gelombang terbentuk. Maksudnya daripada sinilah. Katakan kita celup dua tangan secara serentak, okay, dalam keadaan yang sama. So itu adalah sumber yang koheren lah. Sumber koheren. So dia mesti ada dua. So bila ada dua, dia akan menghasilkan gelombang. Dan gelombang tu mesti dia sama fasa dan sama frekuensi. Okay, sama fasa dan sama frekuensi. Okay. Barulah dia boleh jadi interference. Okay, yang ni tengok dululah. Yang ni kalau gelombang, interference gelombang yang berlaku pada air. Kalau pada cahaya, okay, kalau pada cahaya yang kedua, dia boleh berlaku pada cahaya juga. Okay. Sama juga, dia mesti ada dua sumber gelombang yang koheren. Jadi kalau pada cahaya, dia macam ni. Dia ada, katakan mula-mula ni kita letak satu sumber cahaya lah. Okay, letaklah lampu atau cahaya. Okay, cahaya keluar. So, daripada sini, kita ada dua celah. Kita panggil celah. So, celah satu, yang ni kita panggil sebagai sumber yang pertama. S1 kat sini. Dan satu lagi celah tu adalah sumber yang kedua. Maksudnya dia punya tempat kat mana sumber bagi gelombang cahaya tu keluar. So bila kita nyalakan lampu, okey, kita suluh dekat dua celah ni, okey. Dan daripada dua celah ni dia akan menghasilkan interference cahaya. Okey, kalau kita ada satu skrin putih lah. Skrin putih kat sini, kita akan nampak bentuk yang berbelang-belang macam ni lah. Okay, ataupun kita panggil sebagai pinggir cahaya. Satu mungkin warna gelap, satu warna cerah. Ni gelap, ni cerah. Ni gelap, ni cerah. Dia akan berlaku macam tu lah. Sama juga ke ayak tadi pun. Ada keadaan, ada kawasan yang gelap, ada kawasan yang cerah. Ada kawasan gelap, ada kawasan cerah. Ada kawasan gelap, ada kawasan cerah. Dan ada kawasan yang tak ada langsung. Tengok yang ni. Kawasan yang ni tak nampak pun bentuk hitam putih tu. So kalau cahaya, dia akan jadi macam ni lah. Satu pinggir yang cerah, satu lagi pinggir yang gelap. Okey. Interference gelombang juga dia boleh berlaku pada bunyi. Gelombang bunyi. Okey. Maksudnya apa? Sama juga, dia mesti ada dua sumber gelombang yang koheren. Jadi kalau dari segi bunyi, dia berkenaan dengan gelombang bunyi lah. Ataupun speaker. Apa yang boleh menyebabkan keluarnya bunyi? Speaker, contoh speaker. Okay. So kalau speaker, contohlah dekat dalam dewan. Dalam dewan. Selalu kat dalam dewan, kita mesti ada dua speaker kan. Kalau kat bahagian depan ke, ataupun kita pergi kenduri kahwin ke, kebanyakannya dia akan berpasangan speaker tu. Satu dekat sini, satu dekat hujung sebelah dewan belah kanan, satu sebelah kiri. So, yang ni kita panggil sebagai sumber
gelombang yang koheren. Tapi kena tengoklah, bila dia kata sumber yang koheren, dia punya penjana isyarat audio ataupun dia punya sambungan kebekalan kuasa dia ni, okey, ke penjana ni mesti penjana yang sama lah. Tak bolehlah kalau kita ada speaker yang pertama disambung ke uh, katakan satu radio yang lain kan. So kita pakai radio yang pertama, radio A di sebelah kanan, radio B di sebelah kiri. Sumber dia tu tak sama. Bila tak sama, dia tak akan menghasilkan gelombang yang koheren. Tapi bila dia disambungkan pada satu penjana yang sama, dia akan menghasilkan frekuensi yang sama, dan automatik daripada frekuensi yang sama akan menghasilkan gelombang. Gelombang akan ada puncak dengan puncak. Bila dia bertemu, dia akan berlaku superposisi tadi. Superposisi tadi. Kalau lembangan, dia akan jumpa dengan lembangan. Dia akan berlaku superposisi juga. Dan daripada superposisi gelombang itu, dia akan menghasilkan interference. Okey, yang ini secara asas dah dulu. Interference gelombang, dia boleh berlaku kepada 3 keadaan lah. Dekat air pun boleh, dekat cahaya pun boleh, dekat bunyi pun boleh. Okey. So, yang pertama sekali, cikgu nak cerita macam mana dia boleh berlaku. Okey. Okey, kalau tengok daripada buku teks kamu ni, dia tak boleh nak pusing . Okey, tak apalah. Sekejap, cikgu tengok ada tak contoh. Biasa ada berubah. Okey. Okey, alright. So, dekat sini ada contohnya. Okey. Ini adalah contoh bagi interference gelombang pada air. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, pertama sekali kamu kena kenal lah. Kena kenal kalau berlaku interference pada air, yang pertama dia mesti ada 2 sumber. Okey, kalau daripada sini, yang atas-atas ni adalah gelombang air. Pada permukaan air tu kita akan nampak riak gelombang. Okey. So, pertama sekali daripada proses interference ni ataupun daripada fenomena interference ni, dia akan ada 2 sumber. Okay, sumber yang pertama duduk kat sini. Okay, yang ni yang pertama. Dan sumber yang kedua daripada sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini, S1 tu dia akan menghasilkan gelombang dia. Okay, S2 sumber yang kedua pun akan menghasilkan gelombang dia. Samalah macam cikgu cakap tadi lah. Kalau kita letak celup tangan ke ataupun bola ke, kita tap pada permukaan air dalam kadar yang sama. Tak boleh satu kita tekan macam tu, tak boleh. Dia kena mesti sama. Macam tu. Supaya apa? Bila dia sama, barulah frekuensi tu sama. Bila frekuensi sama, barulah dia koheren dan menyebabkan berlakunya interference. Kalau tak sama, satu kita tekan dulu. Lepas tu yang ni macam tu kan. Kita tap pada kawasan air kan, yang bertakung. Kita letak macam tu. Jadi tak samalah sebab frekuensi yang kita bagi pada sumber pertama dan kedua tu tak sama. Jadi dia tak boleh berlaku interference. Yang ni katakanlah kalau kita letak ataupun kita tap pada kadar yang sama. Okey. Bila pada kadar yang sama, kita kan dah belajar tadi. Ada interference membina, ada interference memusnah. Jangan pening lagi tengok ni tengok gambar ni. Okay, gambar ni dia just nak tunjuk dekat dalam gambar ni dia ada kawasan yang kamu tengok ada gelombang yang lukis dia garis penuh. Okey. Bila garis penuh ni, garis penuh macam ni,
Yang ni adalah puncak. Puncak. Okey. Kalau garis yang putus-putus ni, garis yang putus-putus ni adalah lembangan. Okey. Kita dah belajar dah tadi. Ada interferen membina. Okey. Dan satu lagi kita ada interferen memusnah. Kalau interferen membina ni kita dah belajar. Kalau interference membina, dia mesti puncak jumpa puncak ataupun lembangan jumpa lembangan. Tapi kalau interferen memusnah, dia mesti puncak jumpa lembangan. Jadi kalau tengok dekat sini, ada dot-dot yang dah diletakkan ataupun dah ditunjuk dekat sini. Okey, apa maksud dot-dot ni? Kalau kita tengok dekat sini, dot yang pertama ni. Okey, dot yang pertama ni, dia puncak jumpa dengan puncak. So, ada satu dot di sini. Sama juga, garis putus-putus jumpa dengan garis putus-putus. Ini merupakan lembangan jumpa lembangan. Yang ni garis penuh jumpa garis penuh, puncak jumpa puncak, putus-putus jumpa putus-putus, lembangan jumpa lembangan. Lepas tu penuh jumpa penuh, iaitu puncak jumpa puncak. Jadi kalau puncak jumpa puncak ataupun lembangan jumpa lembangan, kita panggil dia sebagai interference membina. Kalau tengok dekat sini, yang warna merah ni semua interference membina lah. Okay, sebab dia mesti jumpa puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. So kalau yang warna merah ni semua adalah interferen membina. Dan kita tengok pula kalau yang garis penuh, okay, contoh dekat sini garis penuh jumpa dengan garis putus-putus. Okay, dekat sini dia letak sebagai warna biru. Kalau tengok garis penuh jumpa dengan garis putus-putus. Penuh jumpa putus-putus. Putus-putus ni jumpa dengan penuh. Penuh jumpa putus-putus. Apa maksud dia? Yang ni, yang penuh ni kan puncak. Jumpa dengan garis putus-putus adalah lembangan. So, puncak jumpa dengan lembangan, dia merupakan interferen memusnah. So, kat mana kawasan yang puncak jumpa lembangan, dia akan jadi interferen memusnah. Okey. So, apa pentingnya kita tahu interferen memusnah dengan interferen membina ni? Kita dah tengok kan tadi, dekat air, dia ada kawasan yang nampak pinggir yang warna cerah dengan warna gelap. Okay. So, macam mana dia jadi macam tu? Dia disebabkan interferen membina dengan interferen memusnah. Kalau interferen membina ni, dia akan menghasilkan warna yang cerah lah. Ataupun air yang kita nampak cerah. Ada kawasan air yang kita nampak gelap tu. Sebab interferen memusnah. Okay. So, itulah maksud dia. Kalau untuk air. So, kita tengok. Cikgu nak tunjuk dalam mana tadi? Okay. So, kalau tengok kawasan ni lah kan. Okay. Okay. So, kalau tengok kawasan yang ada putih. Okay. Ini ada kawasan yang putih, ada kawasan yang hitam. Ada kawasan putih, ada kawasan hitam. Ada putih, ada hitam. Ada kawasan yang dia putih, dia macam blur tak nampak. Yang ni kawasan yang blur tak nampak ni. Okay. Apa maksud dia? Yang kawasan yang macam ni, yang blur tak nampak ni, sebab apa? Yang ni lah disebabkan interference memusnah. Okay. Kalau kawasan yang kita nampak pinggir gelap cerah tu,
Okey, kita nampak kawasan yang nampak warna putih dan kawasan gelap tu, itu adalah disebabkan interference. Okey, kawasan yang macam ni lah. Yang dekat sini, yang dekat sini. Okey, banyaklah. So, yang ni, okey, disebabkan interference membina. Okey. Okey, apa dia? Interference membina ni kita tengok pula. Kalau kawasan cerah, dia mesti puncak jumpa puncak. Sebab tu kita nampak yang warna putih itulah. Nampak kawasan yang cerah. Tapi ada kawasan yang gelap. Kenapa dia gelap? Yang gelap tu disebabkan oleh lembangan jumpa lembangan. Kalau tengok dekat sini, samalah. Tapi ada kawasan yang dia blur. Dia tak nampak. Dia tak nampak pun bentuk macam mana. Kawasan yang kelabu. Bila kelabu ni, dia adalah interference memusnah. So, ini yang berlaku pada permukaan air. Okey. So, kalau berlaku pada permukaan bunyi pula. Kalau berlaku interference gelombang untuk bunyi macam mana? Okey. Kalau untuk bunyi, dia macam ni. Okey. Sebenarnya sama je. Cuma cikgu buat macam ni lah. Yang pertama ni, kita ada speaker. Okey. Ni speaker pertama, ni speaker kedua. Okey, ada speaker. So, bila ada dua speaker disambungkan kepada satu penjana yang sama, okey, menghasilkan frekuensi yang sama. So, bila berlaku pada dua speaker yang menghasilkan gelombang yang koheren, okey, bila ada sahaja macam tu, dia akan menghasilkan, kalau kita duduk dalam satu dewan kan, okey, dalam satu tempat dalam dewan tu, kita akan perasan satu tempat ni kita akan dengar dia kuat ataupun bunyi suara tu dengar secara jelas. Tapi ada kawasan yang dia dengar secara slow. Sama-sama dia, kita dengar. Tapi dia slow sikit. Ada kawasan yang kita dengar secara jelas. Ada kawasan yang kita dengar secara perlahan. Sebab apa? Sebabnya berlaku interference. Okay, dia sama jugalah. Kalau kita lukis dia punya gelombang dia tu, dia akan jadi macam tu. Okay, yang ni pun dia akan menjadi macam tu. Dia akan ada kawasan yang interference membina, ada kawasan yang interference memusnah. Ada kawasan yang interference membina, ada kawasan yang interference memusnah. Ada kawasan yang interference membina. Okey. So, sebab itulah kawasan yang menghasilkan interference membina, dia akan menghasilkan bunyi yang kuat. Tapi kawasan yang interference memusnah, dia akan menghasilkan bunyi yang lebih perlahan. Kita akan dengar slow. Okey, itu maksud untuk interference gelombang bagi bunyi. Dan untuk cahaya pun sama jugalah macam tadi cikgu tunjuk. Okay. Kalau cahaya dia akan jadi macam ni lah. Dia akan ada satu kawasan yang gelap, okay, satu kawasan yang gelap, satu kawasan yang cerah. Satu kawasan gelap, satu kawasan cerah. So, jadi kita macam mana kita nak tahu? Of course lah, sebenarnya kita tak boleh nampak lah gelombang tu kan. Cuma untuk air je kita boleh nampak yang mana puncak, yang mana lembangan. Tapi kalau untuk bunyi dan untuk cahaya, kita tak boleh nampak gelombang tu. Tapi kita boleh nampak hasil dia. Hasil dia kita akan dapat pinggir. Kita panggil sebagai pinggir cahaya lah. Ataupun kat kawasan yang gelap ni kita panggil sebagai pinggir gelap. Okay. Kawasan yang cerah ni kita panggil sebagai pinggir cerah. Okay. Sama jugalah untuk yang bawah. Yang biru pun. Ada yang tanya cikgu. Cikgu, kenapa warna merah? Kenapa warna biru? Warna lain tak boleh ke? Boleh. Okay. Tapi warna-warna lain
Dia mesti sumber cahaya tu sumber cahaya yang monokromatik. Monokromatik. Dia mesti sumber cahaya monokromatik. Apa maksud cahaya monokromatik? Monokromatik ni dia hanya ada satu warna. Cahaya yang satu warna. Dia tak boleh cahaya yang warna putih. Kalau cahaya daripada cahaya matahari, boleh tak berlaku benda ni? Dia tak berlaku macam ni. Dia sebenarnya boleh berlaku tapi dia tak akan nampak pinggir yang warna satu warna aja. Warna merah, warna cerah. Okey, warna merah, warna cerah. Ataupun merah gelap macam tu. Ha. So, monokromatik ni penting juga. Okey, monokromatik ni senangnya adalah warna pelangi lah. Warna pelangi. Warna pelangi kamu kena ingat Kamu kena ingat. Macam mana kita nak ingat warna pelangi? Apa akronim cikgu pernah buat dulu? Mari Mari. Sekejap. Okey. Kenapa penting ingat warna pelangi ni? Nanti cikgu ceritalah. Mari jual kacang hijau bersama Ipin. Okey. Mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. So yang ni untuk kita ingat warna pelangi. Warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna indigo, warna ungu. Okey. Kenapa penting? Sebabnya, yang ni penting sebab kalau dia duduk bahagian atas, dia punya panjang gelombang ni lebih besar. Lebih tinggi. Kalau duduk bahagian bawah, katakan bahagian bawah, dia punya lambda dia ataupun panjang gelombang dia lebih rendah berbanding yang atas lah. Jadi, warna yang paling tinggi adalah warna merah. Warna yang paling rendah adalah warna ungu. Sebab tu, kalau kita tengok perbezaan antara warna merah dengan biru, yang ni nanti cikgu akan masuk dengan lebih detail lah kot. Kalau kita tengok antara warna merah dengan warna biru, warna merah ni kita akan nampak dia punya X. Dia punya apa? Dia punya jarak lah antara satu dengan satu ni lebih besar-besar lah, lebih panjang berbanding dengan warna biru. Warna biru dia lebih rendah. Dia lebih kecil. So dia lebih rapat. So makin bawah makin rapat lah dia punya susunan bagi setiap pinggir antara dengan pinggir pertama dengan pinggir yang seterusnya tu. Dia lebih rapat. Yang tu nanti cikgu cerita balik lah. Okey. So kita tahu dah dia boleh berlaku di air, di gelombang bunyi. Bunyi pun boleh berlaku interference dan cahaya pun boleh berlaku interference. Okey, itu kita dah tengok tadi. Right. So, cikgu nak masuk sikit cara pengiraan ataupun selalu formula lah kita katakan sebagai formula yang kamu kena hafal dan kamu kena tahu macam mana nak kira kalau berkaitan dengan interference gelombang. Jadi formula ni yang penting yang kamu kena tahu. Okey. Formula dia adalah lambda. Lambda. Lambda ni apa?
panjang gelombang. Okey. Lepas tu kita ada A. A ni apa? A ini adalah jarak antara dua sumber koheren. Okey. X. Okey. X ni adalah jarak antara dua pinggir. Okey. Yang seterusnya D. Okey, D. D ni apa dia pula? D pun jarak antara sumber dengan sumber dengan apa kita panggil? Jarak antara sumber dengan skrin skrin. Skrin ke ataupun tempat yang kita ambil itulah. Cikgu tunjuk macam mana Okey. Contoh satu. Okey. Kalau tengok dekat sini, contoh satu. Okey. So, kalau tengok dekat sini, yang ni contoh dia bagi interference gelombang cahaya. Okay. Bila kita ada satu sumber cahaya, okay, dia menghasilkan ataupun mengeluarkan satu cahaya lah. Okay. Cahaya ni cahaya yang monokromatik. Monokromatik ni apa? Monokromatik ni adalah cahaya yang hanya ada satu warna. Kalau kata dia pakai cahaya warna merah, okey, maksudnya dia akan macam laser lah. Warna merah je semua. Dia tak boleh warna putih. Kalau warna putih tu dia adalah warna terdiri daripada 7 warna pelangi tu kan. So warna putih memang tak boleh lah. So dia kena pakai warna-warna yang lain, warna-warna kromatik Okey. So bila ada macam tu, yang pertama tadi cikgu kata A. A itu adalah jarak antara yang ni Okey, ni sumber pertama, ni sumber kedua. Kita tengok ada dua celah tu Dua celah ni. Yang ni sumber S1, yang ni S2. So jarak antara dua sumber ni yang kita panggil sebagai A. So dia kata dua celah yang ataupun A ini adalah 0.4 mm. So kawasan yang ni lah antara satu celah dengan satu celah yang lain. So itu adalah A. Okay, D ni pula apa dia? Daripada sumber ni, okay, daripada sumber panjang dia ke skrin. Okay, ke kawasan yang kita nak tengok ataupun kita nak observe apa berlaku. Kat mana, start daripada mana kita ambil. Kita buat pemerhatian mengenai hasil yang berlaku tu. So, itu adalah D lah. Okay, daripada sumber tu ke skrin. Itu D ni adalah jarak lah. Jarak daripada sumber ke skrin. Lepas tu kita tengok ada X tadi. Okay. X ni apa? Jarak antara dua pinggir. Okay. Kat sini ada dua jenis lah. Satu ada pinggir cerah. Satu lagi ada pinggir yang gelap. Okay. Jadi kalau pinggir yang cerah, maksudnya dia akan tengok daripada sini ke cerah seterusnya. Okay. Jadi lagi daripada sini ke sini. So yang ni adalah X. Okay. So dia bagi tahu X ni adalah 4.5 mm. Ataupun kalau kita nak ambil yang gelap pun boleh juga. Pinggir yang gelap maksudnya start daripada yang gelap ke gelap seterusnya. So yang ni pun merupakan X.
Dia boleh ambil mana-mana satu pun tak apa. Tapi yang penting, kalau pinggir cerah, dia mesti ambil daripada pinggir cerah ke pinggir cerah bersebelahan dia. Kalau pinggir gelap, ambil daripada satu pinggir gelap ke pinggir gelap yang bersebelahan. Tak boleh ambil daripada sini. Katakan kita ambil pinggir gelap ni. So, kita ambil sampai sini. Yang ni dah lebih dah. Dah jadi 2 pinggir dah. So, yang ni dah jadi 2X. Okay. So, kalau X tu dia mesti antara pinggir dengan pinggir bersebelahan dia. Kalau cerah dengan cerah, kalau gelap dengan yang gelap. Okay, itu adalah X. So, lambda. Lambda dia nak suruh carilah. Kita dah tahu dah formula yang dia tunjuk tadi. Lambda panjang gelombang bersama dengan AX bahagi dengan D. Yang ni je yang kamu kena hafal. Macam mana pengiraan dia pun yang melibatkan interference gelombang, inilah formula dia. Dia bagi macam mana pun, inilah formula dia. Okey. Jom kita tengok cara nak buat. Okey. Yang pertama sekali, kita dapatkan dulu nilai-nilai yang sepatutnya kita kena tahu. Dia kata contoh satu ni menunjukkan dua celah yang menghasilkan corak interference pada skrin. Jarak di antara pinggir cerah dengan bersebelahan adalah 4.5 mm. Okey, dia bagi tahu ni apa dia? 4.5 mm ni dia bagi tahu adalah kita punya nilai X. Berapa panjang gelombang? Okey, dia nak tahu berapa panjang gelombang ataupun berapa kita punya lambda. Berapa kita punya lambda. Jadi, dia dah bagi A adalah 0.4 mm. Pertama sekali, A ni 0.4 mm kena tukar kepada meter dulu. Okay. Sebab semua ni adalah jarak. Kalau jarak, unit SI bagi jarak apa dia? Meter kan? So, meter. Apa-apa pun, kita kena tukar kepada meter dulu. Kalau dia bagi mm, kena tukar kepada meter. Macam mana nak tukar kepada meter? Meter ni milimeter kan? Okay, meter ni adalah 10 kuasa negatif 3. Jadi 0.4 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Okay, kena tukar kepada meter dulu. Jarak antara pinggir dengan pinggir bersebelahan 4.5 mm. Sama juga milimeter juga. Jadi 4.5 darab dengan 10 kali negatif 3 meter. Dan jarak antara skrin dengan dui celah. Jarak antara skrin dengan sumber itu adalah 3 meter. Yang ni dia dah bagi dalam meter. So, kita tak payah tukar lah. Okay. Dan berapa panjang gelombang. Okay. Masukkanlah nilai yang kita dah ada tadi dalam formula yang ni. Okay. Nak cari panjang gelombang, kita kena ambil A. A kita adalah 0.4 kali 10 kuasa negatif 3. Kalau kamu tekan kalkulator, buatlah kurungan. Buatlah kurungan. Okay. Sekejap. Kalau cikgu tu kat sini. Tak nampak. Okay. Tak apalah. Tekan kalkulator, mesti buat kurungan dalam kurungan. Okay. Darab dengan X. X kamu dah tukar tadi. 4.5 kali 10 kuasa negatif 3. Okay. Bahagi dengan D. Okay. Bahagi dengan D, 3. Jadi, jawapan akhir kamu akan dapat 6.0 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. Itu je cara nak buat dia. Okay. Yang pentingnya, kena kenal pasti dulu. Apa nilai A, apa nilai X, apa nilai D. Yang ni. Apa nilai A, apa nilai X, apa nilai D. Okay. Yang ni kalau untuk cahaya. Ada tak lagi soalan? Oh, tak ada dah. Satu je contoh dia. Okay. Cuba kita tengok soalan latihan formatif 5.6 ni. Ni pun contoh yang sama lah macam tadi. Okay. Cikgu terus ambil yang untuk D sebab kita nak cuba buat yang pengiraan. Okay. Kalau pengiraan,
kita tahu lambda bersamaan dengan AX bahagi dengan D. Yang inilah formula yang kamu kena hafal. Okey. Baik. So, dalam susunan radas eksperimen ni, dia bagi tahu A adalah 0.3 mm. Okey. Maksudnya nilai antara ini dengan ni adalah 0.3 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Okay. Lepas tu dia bagi tahu D adalah 2.5. So D adalah 2.5 meter. Jarak di antara dua pinggir gelap dengan bersebelahan ialah X 4.6 meter. Okay, maksudnya X ni katakan daripada pinggir gelap ke gelap ni. So ini adalah X. X ni dia bagi tahu 4.6 milimeter. So cikgu terus buat sekali 10 kuasa negatif 3 meter. Jadi hitungkan panjang gelombang cahaya hijau. Okey. Masuk. Just masukkan dalam formula kita. Nampak tak? Lambda bersamaan dengan A. A kita tadi 0.30 kali 10 kuasa negatif 3. Okey. Darabkan dengan X. X kita adalah 4.6 kali 10 kuasa negatif 3. Okey. Bahagikan dengan D. D adalah 2.5. Okey. Tekanlah kalkulator kamu. Dapat jawapan apa? Sebab cikgu tak boleh nak tunjuk kat dalam skrin. Cikgu tekan kalkulator dulu 0.3 kali 10 kuasa negatif 3 darab dengan 4.6 kali 10 kuasa negatif 3. Okey, bahagi dengan 2.5. Okey, akan dapat jawapan 5.52 kali 10 kuasa negatif 7. Okey. Apa dia punya unit? Unit dia mesti dalam meter. Okey.